Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Cikgu Faruzi di channel Cikgu EduTech. So, kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana untuk membuat sebuah rakaman video PTPC pengajaran ataupun online anda seperti sebuah rancangan TV tanpa menggunakan alat canggih seperti ini. Just kita menggunakan aplikasi yang boleh kita dapat secara percuma di internet. So, jom. Terima kasih kepada yang baru saja singgah di channel saya, yang sudah subscribe. Begitu juga kepada yang baru saja singgah, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Semoga video yang saya hasilkan ini akan memberi manfaat kepada anda. So, untuk belajar tutorial pada kali ini, di bawah description video ini saya letakkan timer ataupun timestamp untuk setiap saya punya tutorial. So, untuk skip, tuan-tuan boleh tekan saja pada masa yang telah ditetapkan. Ok, so tanpa melengah masa, kita pergi kepada tutorial kita. Hari ini kita akan buat review ataupun tutorial sepenuhnya menggunakan aplikasi SplitCam. Apa guna aplikasi ini? Aplikasi ini sebagai contoh, kalau tuan-tuan tengok saya punya video yang saya rakam ini, saya menggunakan satu aplikasi yang boleh kita switch antara satu scene kepada satu scene lain. Bagi contoh sekarang ni, tuan-tuan tengok scene saya bercakap menggunakan webcam utama. So, katakanlah saya nak switch kepada lagu intro saya, so saya just klik seperti ini. Tuan-tuan nampak itu scene yang kedua. Scene yang ketiga pula, saya nak dia kamera saya duduk di atas seperti ini. Tuan-tuan nampak? Okey. So, kita kembali pada scene satu. Nak kita tukar ini akan menjimatkan proses masa anda membuat rakaman video untuk PTPC dan apa saja kegunaan anda lah. So, kalau cara yang kaedah yang konsep asas dia, kita menggunakan switcher seperti ini. Yang kita tekan scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. Agak mahal juga alat ini. So, agak menggunakan kos. So, sekarang ni kita nak gunakan software yang ada percuma yang kita boleh dapat di internet, yang kita namakan software dia ini. Tuan-tuan lihat, ini adalah SplitCam yang tuan-tuan boleh dapat dengan cara menaip perkataan ini, splitcam.com. Kemudian tuan-tuan akan dibawa kepada satu page dia seperti ini. Kemudian kita pergi pada muat turun di sini. Okey, klik free download. Nanti dia akan bawa kita ke paparan ini, dan secara automatiknya di bawah ini dia akan minta kita untuk download lah. Tetapi jangan risau, ini software ini adalah selamat untuk digunakan. So, kita tekan keep saja dan tuan-tuan terus saja mendownloadnya. Fail yang diberikan anggaran dia adalah 197 MB. Tak besarlah. Okey, sebenarnya untuk maluan tuan-tuan sambil dia muat turun sebagainya ini, apa tuan-tuan perlu tahu adalah biasanya orang menggunakan OBS. Tapi kenapa saya review ataupun tunjuk tutorial untuk SplitCam ini? Kerana software ini tidak memerlukan prestasi komputer yang canggih ataupun komputer high-end. Sebab kita dengan komputer yang biasa saja, tuan-tuan boleh menggunakan aplikasi SplitCam sama seperti OBS, yang mana OBS itu lebih teknikal. SplitCam ini adalah konsep asas dia, konsep yang sama. Kita nak switch antara scene kepada satu scene yang lain, dan kita terus rakam ataupun kita nak live. Okey, sementara dia siap ini, file dia beranggaran macam saya katakan tadi 197. So, saya pergi kepada kita punya file yang saya download sebelum ini, SplitCam ini. Saya cancel sajalah yang ni. So, kita pergi kepada file yang saya download dan kita install seperti biasa. Okey, kita pergi pada ni, saya telah download terlebih dahulu sebenarnya SplitCam. Kita cari dulu. Ini filenya yang bersaiz 197 MB, SplitCam setup untuk komputer saya. So, saya klik saja di sini, install seperti biasa. Nanti dalam kes saya ni dia repair lah sebab saya dah install. So, saya klik saja finish, installkan dia sesiap. Nanti dia akan proses, ambil sedikit masa untuk proses setup. Ok, bila siap seperti ini, tuan-tuan tekan saja close. Maka kita boleh pergi kepada paparan Windows kita untuk cari aplikasi ataupun software nama SplitCam ini.
So ini dia, kita klik di sini split cam. Apabila selesai, dia akan keluar paparan inilah. Mungkin paparan sedikit berbeza lah sebab dia membaca secara automatik device-device yang ada, sama ada webcam ataupun juga sistem audio rakaman suara tuan-tuan. So mungkin sedikit berbeza. So saya delete dulu yang ni. Kita nak pastikan semua kosong lah. Kita basic asas macam ni sama. So kita akan set up satu-satu lah. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan dulu dia punya menu. Tuan-tuan lihat di sini, kalau tuan-tuan paparan tuan-tuan dah ada kameranya, tuan-tuan boleh klik pangkah-pangkah delete dulu. So dekat sebelah kiri, sebelah atas ini ada dia punya butang menu ni. Kita ada untuk save project ini. Katakanlah kita nak namakan project ini, kita save sebagai project, nama kita setup rakaman Cikgu EduTech sebagai contoh tuan-tuan. Kita maksudnya project kita punya setup ni kita boleh terus save. Nanti dia akan sebelah atas ni akan tertukar nama lah. Okey. Projek kita ni. So kemudian kita ada lagi beberapa butang lain. Apa yang penting adalah kita pergi bahagian setting di sini. Saya nak highlightkan setting di sini. Kita klik setting. Kemudian yang di sini ada beberapa setting utama yang kita cadangkan kepada tuan-tuan lah. Maksudnya yang bahagian general ini kita pilih apa yang dicadangkan mengikut kemampuan komputer tuan-tuan. Okey, dalam kes saya ni 1208p dia punya canvas. Canvas ini maksud tempat kerja kita nak letak susun video nanti. Kemudian kita tick yang ini, yang penting di sini kita tick sebab kita takut nanti kita buat projek nanti kita terlupa nak save. So kita letakkan auto save, kita aktifkan di sini. Maka projek yang kita buat nanti dia akan setting yang kita tetapan yang kita buat, dia akan rakam secara dia akan save secara automatik lah. Okey, ini adalah nama virtual device name. Untuk kita punya siri video akan datang, saya akan terangkan secara detail apa maksud split cam video driver untuk virtual camera yang kita akan boleh kolaborasi dengan Google Meet. So kita abaikan dulu yang situ. Kemudian kita pergi kepada recording kat sini. Yang ini adalah yang penting juga untuk kita tempat simpan video kita. Dalam kes ini dicadangkan di C lah video, dan tajuk folder di split cam. So kita akan cari rakaman kita di situ. Resolution pula yang dipilih adalah sama dengan canvas. Maksudnya kat sini kita pilih canvas ni size ini 12080 darab 720. Maka recording pun kita ambil samalah dengan frame VS. Maafkan saya tersasul pula sebut frame per second. Maksudnya frame per second yang dicadangkan ini maksud kelajuan video kita itu 30 lah frame per second. So kita terima saja apa yang dicadang. Ini kalau kita kemampuan komputer ataupun webcam kita lebih tinggi, kita boleh tukar kepada 60. Maksudnya untuk slow-mo sangat cantik lah. Dan snapshot ni pun sama. Untuk kita snapkan kita punya screen pun tempat lokasi yang disimpan sebagainya lah. So selepas semua ini setting selesai, so tekan save dan close, maka kita akan mula bekerja. Di sini paparan belah kiri adalah scene dia. Scene satu yang ingat tak tadi masa saya switch tukar scene dia, scene 1, scene 2 menggunakan software ini, kita just klik saja dia tertukar scene secara automatik masa kita tengah rakam ataupun live. Tetapi kalau kita ada alat canggih seperti ini, inilah rakaman yang kalau kita tengok dalam sebuah rancangan di TV, kita boleh tukar scene 1, kamera 1, kamera 2, kamera 3. Sebenarnya bukan boleh letak kamera saja, kita boleh letak paparan skrin komputer dan juga setting-setting lain lah. Dalam kes ini benda sama ini dibawa kepada software ini. Ini yang canggih sebenarnya. Maksudnya dia menjimatkan masa kita. So kita akan gunakan scene ini. Yang belah ini pula di sebelah scene ini ada layer dia untuk kita tambah banyak jenis layer dia. Maksudnya dalam scene satu kita nak letak apa? Kita nak letak webcam, kita nak letak browser, kita nak letak paparan skrin komputer, audio, video sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan. Kerana yang bawah ini adalah setting audio. Bila kita pilih audio, setting audio dia akan berada di sinilah. Contoh dalam kes saya kita nak letak mic kita lah. Sebelah kanan ni pula yang besar, ini canvas yang kita pilih tadi, 1280 darab 720p. Ini adalah dia punya canvas tempat kita bekerja. Nanti kita akan tengok paparan apa. Yang ini yang apa yang keluar di sini, itulah yang akan terakam. Di bawah ni pula ada CPU. Tuan-tuan boleh tengok kemampuan dia. Kalau tengok dalam komputer saya ni memang dia agak rendah dia punya peratus sebab kemampuan komputer ni agak besar. So kalau tuan-tuan mungkin kalau
mencecah kepada lebih sampai 80%, tuan-tuan digalakkan untuk tambah RAM lah untuk pastikan proses rakaman tu lebih cantik. Okey, dalam kes ini bila kita guna split cam ini dia tak ada masalah sebab dia sangat ringan berbanding kalau kita menggunakan OBS yang lebih canggih. Di bawah ini ada audio, speaker, ini snapshot tadi untuk kita rakam, dan ini untuk live kalau kita nak live, dan ini record. So untuk setting streaming di sini saya mungkin tunjuk dalam video akan datang untuk buat rakaman lah, untuk membuat live ke YouTube secara live ataupun Facebook. So hari ni kita akan fokus kepada rakam. Yang ini pula untuk notification jika kita menggunakan live chat nantilah. Untuk video akan datang saya akan buat insya-Allah kalau ada masa nanti. So kita akan mula tambah media layer di sini. Dalam kes ini saya nak pilih webcam saya. So saya letakkan di scene yang pertama ini adalah webcam saya. So saya akan cari di sini, dia akan baca beberapa webcam. Kalau tuan-tuan tengok sini, bermaksud yang ready kamera kita berada di paparan. Sekarang ini kalau tengok ni webcam saya ada 1, 2, 3, dia akan baca lah. Kalau kita ada 4 webcam dia akan baca lah. Ni yang sama ada virtual kamera ataupun kamera yang memang sedia ada di kita punya di sambungan pada komputer kita. Di sini kalau tuan-tuan lihat kamera yang pertama saya, yang kamera di atas meja ini detect. Yang ini ada bersambung, cuma sekarang ni untuk saya guna satu untuk rakaman maka dia tak keluar macam ni lah. Yang kedua ni adalah virtual. Sebagai contoh virtual ni konsep ni bila saya onkan saya punya OBS ni yang saya buat rakaman, maka dia akan keluar kamera di situ, nampak? Ada 2 kamera sedang aktif sekarang. Yang ini tuan-tuan boleh pilih salah satu. Sebagai contoh untuk belajar hari ni, so kita akan menggunakan kamera yang satu inilah. So saya letak saja add kamera. Di sini ada settingnya, bergantung pada kemampuan webcam anda. So saya hanya menggunakan apa yang dicadangkan di sini. So saya tekan add kamera. Tak situ, maka ini adalah scene yang pertama. Tapi dalam kes saya ni saya tak letak kamera yang berada di depan saya lah. Okey. So katakanlah saya nak tambah lagi scene kedua, kamera kedua sebagai contoh. So kalau kita tambah lagi di atas sini, maka dia akan bertindan kita punya layer kamera tersebut. So kita cantiknya letak di scene yang baru. Saya tambah scene yang kedua. Okey. Nampak bila kita pilih scene yang baru, maka dia ada mungkin nombor kita berbeza sikit lah, sebabnya kita boleh rename kan kita punya scene ini dengan katakanlah ini kamera utama, kamera atas lah sebagai contoh saja tuan-tuan. Ini kamera kedua sebagai contoh. Scene yang kedua ni kamera kedua. Yang ini terpulang lah kepada bahasa apa yang kita nak gunakan. Yang penting kita faham lah. Tetapi bila kita bekerja secara kumpulan, maka kita boleh kena set up kan ataupun beritahulah untuk setting-setting kita gunakan ini. So kamera 2 sebagai contoh. Saya nak tambah tadi kamera yang virtual tadi, saya add balik webcam lagi. So saya tengok sini, yang ni masih yang ni tak ada lah sebab yang kedua ni memang tak ada. So saya pilih yang virtual kamera ini untuk nampakkan muka saya. So macam ni tengok so saya tekan add kamera. Nampak ini jadikan kamera kedua, scene kedua. Nampak dia agak menarik lah. Jadi bila saya nak bercakap, saya switch kamera ni, nak tunjuk tutorial ni, kemudian tangan saya mengawal ini yang kedua. Maksudnya sekarang kita susun rancangan kita apa. So yang ketiga pula saya nak tambahkan video. Saya nak tambahkan intro video. So pada paparan ini kalau tuan-tuan boleh lihat di skrin kita sekarang ni, saya tambahkan kita punya scene yang ketiga yang saya dah rename tadi. Saya nak letakkan dia sebagai video intro. Tengok tuan-tuan video intro. So kita tambah saja layer, jangan tersilap tambah di sini. Kalau tuan-tuan tertambah di sini nanti dia akan bertindan. Boleh juga kalau tuan-tuan nak efek yang lebih canggih lah sebagainya, nak tinggi layer sebagainya, tak masalah. So saya tunjuk konsep asas saja. Tambah sini kita pilih kepada ada banyak di sini. So saya nak ambil yang video sini. Saya nak cari video intro saya yang ni. Kita boleh ambil format ni. Kalau tuan-tuan lihat ini format MP4 yang pada sini. Saya lalu ni format MP4, saiz dia 849MB, video 9 second. So saya klik ini. Okey, itu video intro saya dah berada di situ. Kemudian saya kembali kepada scene yang pertama ini. Katakanlah kita nak pindah ini webcam yang ini. Nampak kan ni webcam 1, scene kedua, scene ketiga, scene ketiga yang ini. So saya nak namakan dia video intro. Video intro. Okey, so kita kembali kepada scene yang utama ni, kamera utama sebagai contoh.
Tapi dalam kes ni tuan-tuan jangan terkeliru lah, sebab saya menggunakan video yang berada di atas saya tak boleh menggunakan video di depan saya sebab dah telah disambung pada device untuk tutorial ini yang saya rakam. Di sini kalau tuan-tuan perhatikan, dia tak ada lagi audio tu. Maksudnya kalau kita bercakap, mic kita tak akan masuk lah. Kalau tuan-tuan tengok, dia tak termasuk bawah ni audio mixer ni. So kita kena tambah dulu di sini. Pergi kepada mikrofon. Kemudian dia akan pilih apakah jenis mikrofon yang ada pada kita. Dalam kes saya ini, kalau tuan-tuan lihat, ada dua kamera mikrofon lah. Pertama saya menggunakan mixer yang dia menggunakan USB. Satu, yang kedua adalah webcam, mikrofon yang webcam. Kalau tuan-tuan tak ada mixer, tak ada masalah, tuan-tuan boleh pakai audio pada webcam sajalah. So saya gunakan saja audio pada webcam. So saya add audio di sini, maka kita nampak bila kita bercakap, yang bergerak di sini bawah ini adalah paparan rakaman suara yang diambil pada mic. So kita boleh kuatkan dan perlahankan. Tetapi kalau tuan-tuan ada audio yang lebih canggih, supaya lebih jelas, tuan-tuan boleh pakailah mixer ataupun audio interface yang sedia ada, ataupun menggunakan mic lavalier yang disambungkan dengan USB external. Tuan-tuan boleh tengok di tutorial video saya yang sebelum ini. So bila dah selesai macam ni, katakanlah kita akan mulakan yang bercakap seperti ini. Nanti saya akan buat demo. Kemudian bercakap yang di sini, kemudian kita akan pergi kepada scene kedua. Katakanlah kita nak pindah, so kita drag saja. Saya nak letak yang ni, saya nak buat intro macam saya biasa buat. Yang kedua ni jadi intro. So saya renamekan yang ni intro video tadi. Saya belum rename tadi, dia punya intro video. Okey, tuan-tuan jangan lupa tekan save project ni. Saya tekan save supaya project kita akan simpan lah. Tidak, nanti kalau kita tertutup, nanti kita kena setting balik. Okey, cantik ni. Katakanlah yang scene keempat kita letakkan tutorial screen scene yang keempat ini screen komputer. So kita pergi tambah scene ini, kita letak di sini. Biasa saya akan buat saya rename dia, saya tulis paparan komputer. Untuk tuan-tuan menggunakan ataupun scene paparan komputer ni cantik. Oh sorry, saya tak tekan enter dia. Paparan komputer, paparan com. So saya tekan enter, so baru dia akan save. So kita pilih apa di media layer ni, kita ambil, nampak di sini ada browser. Tuan-tuan boleh pilih browser, IP camera kalau ada, share screen kalau ada dikongsikan screen, ataupun saya nak tunjuk sini share windows. Yang ini kita ambil share window, maksudnya akan baca screen. Dalam kes saya ni, saya akan tengok di sini kita ada, sorry, Windows ni, maafkan saya tersilap ni. Sepatutnya share screen share screen. Windows ini maksudnya share, baca aplikasi yang sedang kita buka. So share screen di sini. Di sini kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan mungkin ada satu paparan. Jika macam saya ni, saya ada dua monitor, ada kiri dan kanan, maka saya pilih katakanlah screen belah kiri yang saya nak tunjukkan di sini. So saya ambilkan screen yang belah kiri ini, display satu, saya tekan saja add, maka nampak dia akan keluar paparan yang screen saya sebelah kiri, screen satu. Ini paparan utama dia. So kalau kita ada screen kedua, kita akan switch lah. So cantiknya untuk tuan-tuan menggunakan software seperti ini, OBS ataupun split cam, kita ada dua screen yang tuan-tuan boleh manage lah, supaya satu untuk kita mengawal split cam ini, yang kedua untuk kita papar screen tersebut. Okay, so bila dah cantik setting seperti ini, kita berlatih dulu sebelum kita buat rakaman. Sebagai contoh, kalau katakanlah saya nak letak macam ni tuan-tuan, saya nak setting yang ini, saya rename balik yang ni, saya nak letak dua kamera lah. Satu ni atas, kalau cantik kita intro cakap mesti kamera utama kan. So saya akan tukar yang ni, paparan saya ini. Okey, ni kamera yang utama saya letak atas. Yang ni kamera tutorial. Okey, tuan-tuan tengok macam mana saya akan mulakan rakaman di sini. Okey, so sekarang ni kita berlatih dulu. Katakanlah saya buat seperti mana saya biasa buat dalam video saya. Bila kita mula je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan tengok paparan skrin saya, nanti saya akan tekan. Kita akan, terima kasih kerana menonton bersama saya, Cikgu Farozi, untuk channel Cikgu Tech. So kali ni kita akan buat tutorial apa. So tengok, saya tekan tangan saya ni, sambil saya bercakap, saya tekan scene nombor 2. Sub, dia akan pamer video. Boom. Nampak dia akan play secara automatik. Okay. Kemudian kita pop sebelum habis je, kita pop switch pada kamera utama balik. Sub, nampak.
tuan-tuan bercakap, okey, terima kasih kepada yang baru saja menonton, bla 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 bla. Seterusnya kita akan pergi kepada tutorial kita. So kita ambil, nampak tangan saya akan switch kepada kamera yang kedua untuk rakaman tutorial kita daripada atas. Sebagai contoh lah ni, kalau kita nak tunjuk contoh benda, hari ni tuan-tuan boleh lihat barang saya. Okey, ini barangnya, nampak seperti ini. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan pun tuan-tuan nak tu tengok tangan ke zoom mouse saya, so, saya tunjuk balik intro muka saya di sini dan kita terus bercakap. Nampak dia seperti, yang penting kita dah switch ni, dia tak penat untuk kita edit lah. Cuma kalau tersalah tak apa, tuan-tuan terus saja rakaman, nanti kita akan guna software video editing yang tuan-tuan dah belajar. Kita potong saja part salah, ulang balik. Sebagai contoh ni tersalah, alamak tersalah tekan relax, tuan-tuan relax masa, kemudian mula balik. Kita akan kembali kepada paparan tutorial kita. Nampak saya switch kepada scene yang keempat ini. Nampak kita tunjukkan tutorial, dia akan bergerak sebagainya. Kita akan matikan, keluarkan balik. Ini yang menarik dalam menggunakan teknik rakaman video tanpa sunting. Tadi kita berlatih, so macam mana kita nak buat betul-betul. So saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat betul-betul. Ini part yang terakhir. Sebelum kita tengok video, contoh videonya. Kita dah berlatih dah scene apa, jangan tertukar lah. Tapi in case kalau tersalah, tuan-tuan relax saja, tenang. Nanti tuan-tuan akan cuba sambung balik rakaman tuan-tuan. Sebab kita nak mengelakkan daripada terpotong video tersebut. Nanti kita nak sambung-sambung susah. Nak senang edit video, ini adalah kita potong kita daripada rakaman yang panjang, kita bukan cantumkan video yang scene by scene, tetapi kita potong bahagian salah. Sebagai contoh, kita akan teruskan salah. Kalau kita salah tu, kita berhenti sekejap, kita ambil masa dan kita akan sambung balik rakaman kita. Jangan stop video So saya akan buat demo penuh ni. So tuan-tuan tengok macam mana saya buat rakaman. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok saya boleh buat video sangat cepat. Cuma masa sekarang pun agak banyak benda nak buat satu masa. So saya tak sempat, dah lebih kurang dekat hampir 2 minggu tak buat video yang baru. Kita akan buat satu demonstrasi yang macam mana saya buat dalam channel saya. Okey, tuan-tuan tengok kan. Tuan-tuan perhatikan cursor yang saya akan gerak lalu kiri dan kanan ini sekejap lagi. Okey. So kita pergi kepada paparan kita yang ni So saya akan mulakan kaedah saya. Tuan-tuan tengok ni, saya akan keluarkan satu-satu ini. Katakanlah ni kamera satu kamera yang pertama. So saya akan switch kepada paparan seperti ini. Saya tekan, tuan-tuan tengok saya akan tekan, jangan lupa tekan butang rakam di sini tuan-tuan sorry, maafkan saya. Ini butang rakam di sini, record ni. Bila kita dah beraksi, kita terus rakam. Okey, sebagai contoh saya nak buat saya tekan rakam. Dia dah rakam. Kemudian saya akan terus kepada video yang utama, scene utama. Saya switch yang ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Faruzi. So kita akan kembali selepas ini. Nampak tuan-tuan, saya akan switch kepada intro video. Saya tukar, maka video akan terpamer. Kemudian saya pergi balik paparan video atas ni balik, kamera satu ni nampak tapi dalam paparan ni tuan-tuan nampak skrin saya lah. Bila tuan-tuan katakanlah tersalah, tuan-tuan boleh stop sekejap. Dia tak boleh stop tuan-tuan jangan stop nanti dia terberhenti, dia tak boleh pause. So kelemahan dia tak boleh pause, tak ada, ataupun ada saya tak jumpa, nanti tuan-tuan boleh kongsi di video description. Saya tak jumpa butang pause dia. Katakanlah tersalah, tuan-tuan relax dulu, ambil masa balik, sebab kita tak nak video tu terpotong. So kita akan mula balik tutorial kita. Katakanlah ini kamera yang utama kita nak tunjuk. Hari ini tuan-tuan akan belajar, saya nak buat satu review tentang peralatan Atem Mini Pro ni yang berharga banyak ribu juga ni. Sebagai contoh ini nampak, saya cuba contoh lah sebagai contoh. Contohnya kita akan pergi pada tutorial kita. Nampak saya switch yang ni, saya switch yang ni. Nampak di skrin utama yang sedang tunjuk adalah tutorial kita lah. So saya katakanlah saya buka browser macam ni. Tuan tengok, dia akan keluar, nampak Okey, dia terdelay sikit lah. So saya tutup. Selesai, habis saja tuan-tuan nak kembali kepada kamera utama. Tuan-tuan boleh pilih kamera utama tadi, paparan muka seperti ini. Okey, seperti ini. Kemudian bila dah selesai, kita akan pergi kepada finish ini. Kita akan stop kita stop rakaman kita, stop. Maka dia akan simpan ke dalam folder yang kita telah tetapkan tadi. So dalam case ni kita nak tengok balik video kita. Saya tutup dulu, saya minimize,
saya pergi kepada kita punya video kat mana dia simpan tadi, dekat ingat tadi yang dalam kita dah settingkan dalam folder video, dalam folder nama dia split cam. Maka ini file rakaman. Nampak dia satu file, walaupun kita tersalah, ingat tadi kita tersalah terberhenti, tak apa, kita biarkan saja di situ. Kita buka tengok, kita tengok contoh video yang dihasilkan. Tuan-tuan tengok nampak ni scene 1 kita tekan pop, kita switch pada scene 2. Okay, saya switch nampak pop scene yang macam tu. Nampak dia masuk suara. Okay, saya stop dulu. Kalau tuan-tuan lihat kat sini, bermaksud kita dah susun siap-siap apa benda yang nak keluar dulu. Scene 1, scene 2, scene 3. Jika tersalah tadi, tuan-tuan just guna video itu, tuan-tuan potonglah part yang salah tadi. Tapi ingat bila kita, sebab tu saya kata bila tersalah kita berhenti dulu sekejap, kita ambil masa dan kita ulang balik skrip kita yang salah tersebut ataupun sebelum salah tu, dan dia akan jadi semua cantik. Berbanding kalau tuan-tuan buat satu part scene, nak rakam lagi, nak susun lagi, tak tahulah, bergantung pada cara masing-masing lah. Macam saya suka cara seperti itu. Ada yang kawan-kawan saya suka edit satu-satu, tapi memanglah hasil profesional. Tapi yang kecewanya bila orang cetak video kita, curi dah upload di channel mereka, dia tahu benda tu bagi mereka senang, kita nak hasilkan titik peluh susah. Walaupun dalam scene macam ni pun agak mencabar sebenarnya tuan-tuan. So saya rasa itu saja tutorial saya pada ini. Kalau ada pertanyaan boleh letak di ruangan komen dan sebagainya. Kalau ada masa terluang saya akan cuba jawab lah. Tetapi tuan-tuan digalakkan untuk tengok respon kawan-kawan kita yang lain lah. Kalau ada benda function yang tuan-tuan boleh tambah baik untuk split cam, inilah tuan-tuan boleh kongsikan di ruangan komen. Jadi itu saja tutorial kita pada kali ini. InsyaAllah dia akan datang saya akan kupas sikit gabungan antara Google Meet dengan juga split cam supaya dia jadi kita punya video Google Meet nampak lebih profesional. Boleh letak perkataan dan sebagainya. Tadi saya tak tunjuk perkataan, nanti tuan-tuan boleh cuba sendirilah letak wording sebagainya. Okay. So dalam tutorial akan datang insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.